Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, sekali lagi sesi soal jawab dan apa yang mengejutkan sahabat semua. Kita lihat seperti ahli parlimen Kota Baru Tauhidin ini, ahli parlimen PAS ini sibuk dengan projek-projek yang sedang dilaksanakan di Sabah. Tetapi tidak pula ya mereka menyuarakan masalah di negeri pimpinan PAS di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, sahabat-sahabat semua. Adakah kerana Pilihan Raya Negeri Sabah tidak lama lagi, jadi mereka mengambil peluang ya kononnya untuk mengambil hati rakyat Sabah. Kononnya PAS ini mengambil ataupun prihatin kepada keadaan rakyat Sabah dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi bagi saya sendiri, PAS ini memang tidak relevan dan tidak akan diterima pakai ya di Sabah khususnya dan akan ditolak. Walaupun ya kita ada dengar-dengar mengatakan ya Pesuruhjaya PAS Perak, Pesuruhjaya PAS Sabah sekarang ini sibuk ya untuk mencari dana dengan minta projek itu ini dan sebagainya kerana mungkin digunakan untuk pilihan raya negeri di Sabah yang mendatang ini tahun depan ya dalam beberapa bulan lagi sahabat semua. Jadi apapun saya ingin membawakan anda sesi soalan lisan dan juga jawapan daripada YB Menteri sekali lagi yang membabitkan kementerian ya yang ada itu YB Datuk Seri Ahmad Mazlan. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton dan dengar video ini. Baram. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya soalan nombor 6. Sila Menteri. Terima kasih Speaker. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Baram, projek Sarawak Sabah Link Road atau SSLR melibatkan dua fasa yang bertujuan membina satu jalan raya yang menghubungkan Sarawak dan Sabah tanpa perlu melalui negara Brunei Darussalam, Tan Sri. Ia melibatkan kawasan Limbang, kawasan rakan saya sebelah ni, Timbalan Menteri Pengangkutan, kawasan Lawas dan juga kawasan Baram. Projek Sarawak Sabah Link Road SSLR lawas ke persimpangan Long Lopeng atau juga disebut sebagai projek SSLR Fasa 1 telah mula dilaksanakan pada bulan Ogos 2021. Jajaran projek bermula di Kampung Gelugus Lawas sehingga ke persimpangan Long Lopeng dengan anggaran panjang 77 km. Projek kini telah mencapai 40% pelaksanaan di tapak setakat bulan Oktober 2024 dan dijangka siap pada bulan November 2026. Selain itu, projek Sarawak Sabah Link Road SSLR Fasa 2 yang telah diluluskan pada tahun 2023 yang lalu telah dikeluarkan surat setuju terima SST pada bulan Mac 2024. Projek ini melibatkan 4 pakej dan jajaran sepanjang anggaran 322 km. Status terkini bagi projek SSLR Fasa 2 adalah sedang di peringkat pengambilan balik tanah oleh pihak Jabatan Tanah dan Survey JTS Negeri Sarawak dan pembersihan tapak oleh kontraktor di beberapa kawasan yang telah selesai urusan pengambilan tanah. Tempoh pelaksanaan projek SSLR Fasa 2 dijangka selama 5 tahun. Kementerian Kerja Raya amat menghargai sokongan yang diberikan oleh Ahli Yang Berhormat terhadap kesemua projek-projek persekutuan yang sedang dan akan dilaksanakan di negeri Sarawak. Diharap dengan pembinaan kedua-dua projek SSLR ini akan menyediakan jaringan jalan raya yang lebih efisien kepada pengguna jalan raya serta merancakkan pembangunan dan ekonomi di kawasan sekitar. Terima kasih. Baram. Terima kasih Speaker dan terima kasih kepada Menteri atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya adalah mohon penjelasan keterangan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan rute dia ataupun jajaran yang melibatkan kawasan Parlimen Baram dan jarak dia. Saya mohon ini diperjelaskan sebab saya percaya ini adalah satu berita yang baik di kawasan utara sebab dia melibat tiga-tiga daerah ataupun kawasan parlimen itu termasuk Lawas, Limbang dan Baram. Saya mohon perincian berkenaan dengan
kawasan di kawasan Baram yang terlibat. Terima kasih. Yang Ketua, SSLR ini fasa 1 lawas ke Long Lopeng 77 km. Dan 77 km ini menggunakan sepenuhnya dana kerajaan persekutuan iaitu DE, Development Expenditure, jumlahnya RM1 bilion. Siap 40% sekarang ini, 60% lagi belum siap. Fasa kedua, 4 package 322 km ini, nilainya RM7.42 bilion. Dan DE, Development Expenditure, 950 juta dan selebihnya itu menggunakan dana infra ataupun kerajaan pinjam untuk melaksanakan projek ini. Sebagaimana Yang Berhormat Baram minta secara detail, pakej 1 daripada SSLR 2 ini mulu ke Long Seridan, 60 km. Ini kawasan Yang Berhormat. Kemudian pakej 2, Long Seridan ke Nangga Medamit, 101 km. Pakej 3, Long Lopeng ke Long Komap Bakalalan, 63 km. Dan pakej 4, RH Aling ke Long Lopeng, 96 km. Saya tak sampai lagi, walaupun isi saya orang Sarawak, tapi Limbang saya dah sampailah. Tapi 4 tempat yang pakej ni saya tak sampai. Mungkin saya kena melawat jugalah. Terima kasih. Kota Baru. Terima kasih Puan Yang Ketua. Terima kasih sahabat saya Timbalan Menteri KKR atas jawapan ini. Saya juga mengucapkan tahniah kepada kerajaan yang meneruskan projek Pen Borneo yang sebenarnya diambil perhatian oleh semua kerajaan, termasuklah Kerajaan Perikatan Nasional sebelum pada ini. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri khusus juga mengenai Pen Borneo, kerana kita di sebelah sini sentiasa menerima aduan ataupun komplain daripada kontraktor yang menjalankan kerja-kerja kontrak di Pen Borneo ini. Secara khususnya, Yang Berhormat Timbalan Menteri minta beri perhatian soalan khusus saya. Saya merujuk kepada satu tender yang dikeluarkan yang bertajuk Tender Prakelayakan Terpilih Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Fasa 1B menaik taraf jalan dari Telupit ke Kampung Lumo Baru. Kodnya WP32. Soalan yang saya diminta oleh rakyat untuk bangkitkan ialah apabila tender ini dikeluarkan, lebih daripada 10 syarikat per tender telah masuk tender ini. Apabila tender ditutup, JKR Sabah telah mengadakan laporan penilaian tender sebagaimana Yang Berhormat sebut tadilah. Yang menjadi isunya ada 2 syarikat. Syarikat A. Ringkaskan soalan. Ya, syarikat A diklasifikasikan sebagai sebuah syarikat Bumi Putra dari Sabah. Telah diperakukan dalam laporan penilaian tender ini sebagai syarikat petender yang mempunyai kerja semasa dengan prestasi yang memuaskan dan disyorkan untuk disetujui terima. Syarikat B tidak layak dipertimbangkan kerana harga tawarannya melebihi daripada harga min ataupun harga BWAM, Builders Work Adjusted Min. Dengan itu disyorkan tidak diterima oleh jawatankuasa ini. Syarikat ini diklasifikasi sebagai bukan Bumi Putra daripada luar Sabah, daripada luar Borneo. Apa yang berlaku, aduan kepada kami telah dimaklumkan bahawa syarikat B yang dikatakan tidak layak itu hendak ditawarkan dengan kerja ini. Sedangkan syarikat A yang layak, Bumi Putra daripada Sabah, tidak diberikan ataupun kemungkinan tidak akan diberikan surat SST. Jadi saya mohon penjelasan yang jelas daripada Yang Berhormat Menteri, kalau tak boleh segera selepas daripada ini. Terima kasih. Terima kasih Kota Baru. Memanglah ini terkeluar daripada apa yang ditanyakan. Soalannya tak ada kaitan dengan persoalan ini, tapi maklumat yang ada pada saya ialah mengenai Pen Borneo Sabah yang disebut itu menggunakan prakelayakan terpilih. Ada
beberapa proses. Proses pertama, JKR Sabah. Sama ada akan diterima atau tidak ditentukan oleh JKR Pusat, JKR HQ. Kemudian JKR HQ akan menghantar kepada Kementerian Keuangan Yang Berhormat Kota Baru. Kementerian Keuangan yang akhirnya membuat segala keputusan. Semua projek-projek yang di atas 100 juta ringgit adalah Kementerian Keuangan yang buat keputusan. Perkara lagi yang saya ingin maklumkan di sini bahawa pakej 1A, pakej 1B sekarang ini yang telah diberikan surat setuju terima itu, majoriti syarikat yang memperoleh dia adalah daripada Sarawak. Jika tidak silap saya daripada daripada Sabah, daripada 10 syarikat Sabah, 4 syarikat luar Sabah. Kita juga telah menetapkan bukan hanya syarikat Sabah untuk melaksanakan projek di Sabah. Oleh kerana kita dalam negara ini ya tentunya ada daripada Sarawak, ada daripada Semenanjung, maka kita beri peluang 10 daripada sana, 4 daripada Semenanjung. Mengenai hal-hal itu boleh ditanyakan kepada Kementerian Keuangan yang membuat keputusan. Terima kasih. Saya jemput Datuk Hajah Mumtaz binti Muhammad Nawi, Tumpat. Terima kasih Puan Ketua. Soalan saya Terbaik ya, jawapan tenang padu daripada Datuk Seri YB Ahmad Maslan ya berkaitan dengan soalan-soalan, namun soalan yang berbau politik itu ya diindahkan ya. Bagus, fokus kepada jawapan yang menjurus kepada rakyat dan sebagainya. Terbaik. Jadi apa pandangan sahabat semua, anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Orang Indo Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.